Nak tahu siapa suara tadi yang cakap KL tadi? Bekas pemain KL lah. Ni dia. Nizamuddin Yusof. Lama sangat dia berdiam diri sampai dia pun confused. Okey, Niza. Straight away. Straight to the point kita pada hari ini. Pada baik kita Akbar Syahri, dia tak bagi saya running order. Tapi kita akan bercerita pasal tim dia terlebih dahulu. Sebab tim dia dah tersingkir. Negeri Sembilan gagal untuk menggunakan kesempatan di tempat sendiri. Mereka berusaha keras betul. Anak-anak buah K. Devon cuba untuk mengimbangi perlawanan ini. Ketinggalan 2 gol pada perlawanan yang pertama tempoh hari memberikan sedikit bebanan, tekanan kepada mereka untuk menang. Betul. Walaupun bermain di Paroi. Ya, sebab saya rasa pasukan Selangor berjaya menjaringkan away goal awal di Paroi. Jadi saya rasa gol itu yang membuatkan sedikit mentally pemain-pemain terganggu lah, dan dengan padang yang tidak berapa okey. And then diorang tidak boleh bermain permainan yang sepatutnya yang diorang biasa main pasukan Negeri Sembilan. Ya, tapi ya untuk saya walaupun seri 2 sama, tetapi diorang masih lagi memberi orang kata tentangan untuk pasukan Selangor walaupun pasukan Selangor berjaya menjaringkan gol away awal, tetapi di separuh masa pertama mereka berjaya menjaringkan 2 gol juga untuk menjadikan agregate 4-2, tetapi ya di separuh masa kedua nampak seperti mereka hilang punca bagaimana untuk mencari lagi 2 gol untuk menyamakan agregate. Dan saya rasa dengan performa pasukan Selangor malam ini, saya rasa mereka memang layaklah untuk berada dalam 4 pasukan terbaik. Gol yang pertama daripada Kayon ini, saya suka untuk memberikan kredit kepada Syarul Nazim tu. Betul. Sebab dia datang daripada bawah untuk membawa bola ini jauh sampai ke hadapan, dan kemudiannya dia pun tunggu dalam box untuk melakukan tindakan penyudah. Cuma bola itu jatuh betul-betul kepada Kayon. Pertahanan Negeri Sembilan di mana ketika itu? Ya, saya ada nampak tadi ada 2 pemain cuba membuat blocking. Apabila Kayon membuat tampanan yang pertama, saya rasa sebenarnya benda ni datang daripada Kayon lah, kerana dia punya ketenangan di dalam box. Boleh membuat percubaan hanya 1 touch, tetapi dia sedar tiada orang di area yang tempat dia berdiri itu, dan membuat 1 touch yang baik dan membuat finishing yang cukup baik. Baik. Kayon ni 4 kali Selangor jumpa dengan Negeri Sembilan pada musim ini. 2 dalam saingan Liga. Betul. 2 dalam Piala Malaysia. 2 kali dia bermain untuk Tang Cheng Ho, 2 lagi dia bermain dengan jurulatih yang lain. Dan ke-4 perlawanan dia skor. Semua perlawanan ini ketika menentang dengan pasukan Negeri Sembilan. Dia suka lawan Negeri Sembilan. Dia suka lawan Negeri Sembilan. Itulah perkataannya, dan saya yakin bahawa dia akan terus menjadi tumpuan di peringkat separuh akhir nanti, sebab mereka akan berdepan dengan pasukan Terengganu. Alright, report daripada sahabat-sahabat di MFL memberitahu bahawa perlawanan ini telah disaksikan dengan jumlah penonton yang agak besar juga pada perlawanan yang ke-23 saingan Piala Malaysia ini. Agregatnya untuk 4-2. Sebelum kita bercerita panjang lagi tentang bagaimana untuk Selangor membawa reputasi mereka ke separuh akhir, kita kaji terlebih dahulu beberapa lagi jaringan yang terhasil dalam perlawanan ini. Kaji. Ya. Kita tengok bagaimana sebenarnya apabila Khairul Azhan telah diberikan seolah-olah macam nafas baru, dia pamerkan semua yang dia ada. Pengalaman dia dengan Pahang sebelum ini, pengalaman dia dengan peringkat antarabangsa sebelum ini. Anda berpuas hati dengan apa yang dia pamerkan dalam quarter final kedua ini? Ya, dengan kemasukan coach Tan Cheng Ho, saya rasa betul cakap abang, saya setuju memberi nafas baru untuk dia. Sebab sebelum ni saya rasa ada dalam 5-4 game dia direhatkan. Jadi saya rasa time tu mungkin dia berfikirlah bagaimana merebut balik kembali tempat dia. Dan malam ni saya rasa the best performance lah yang dia tampilkan. Saya ingat sepanjang 5-6 game terakhir untuk pasukan Selangor, dan kita semua tahu dia memang tidak bermain 5 game terakhir. Jadi ya, saya sekaligus juga untuk memberikan banyak choice kepada Tan Cheng Ho, sebab Somerville juga bukanlah calon jaga gol, dia juga seorang penjaga gol yang berkemampuan untuk mendirikan pasukan ini. So Selangor dah ke semifinal. Selangor yang berbeza kita nampak dalam saingan Liga, dan juga Selangor kini dengan harapan bahawa pertemuan dengan pasukan Terengganu nanti adalah pertemuan yang memang mereka nanti-nantikan. Sebab stadium di Petaling Jaya, 1 tim saja yang akan gunakan sekarang ini. Tempoh hari terpaksa berkongsi kan. Sekarang ini terpaksa gunakan 1 saja. Maknanya mereka dah boleh gunakan dan juga concentrate untuk
perlawanan-perlawanan di Petaling Jaya? Betul. Ya, kita semua tahulah reputasi pasukan Selangor. Masuk separuh akhir itu kira perkara yang selalu berlaku. Piala Malaysia sinonim dengan mereka. Selalu berlaku lah. Tetapi kita perlu ingat mereka telah pernah bertemu di separuh akhir FA Cup Selangor dengan Terengganu. Jadi ya, saya rasa ini different Ball game. piala. Aha. Ya, mungkin coach Ta Chin Ho boleh melihat kembali lah bagaimana mereka bertemu separuh akhir tempoh hari, dan saya tidak nampaklah mana-mana pasukan yang boleh diberikan sebagai pasukan pilihan. Tetapi saya rasa ikut pada performan untuk sebulan yang terakhir ni, saya rasa pasukan Terengganu lebih better daripada pasukan Selangor lah. Alright. Kalau Kayun kita dah cakap sebab dia 4 game, 4 gol dengan pasukan Negeri Sembilan. Yazan Al-Arab pun dia suka lawan dengan pasukan Negeri Sembilan. Sama juga. Sebab dia skor juga ketika lawan dengan pasukan ini 31 Julai yang lalu. Hari ini dia skor juga dengan 1 gol yang mengelirukan semua orang. Ramai yang tak menyangkakan bahawa dia dapat skor. Nampak pemain-pemain import pasukan Selangor juga tampil dengan semangat baru. Berkemungkinan sebab dah hujung musim nak impress mendapatkan kontrak baru tahun depan. Saya setuju. Abang boleh nampak Kayun punya performance untuk 3-4 game yang terakhir ni. Saya rasa dia skor 5-6 gol macam tu lah. Jadi saya rasa memang adalah term itu sebab dah hujung season, and then ini piala yang terakhir dalam liga kita, and then mungkin diorang berfikir ke situ juga, and then baru ni lah keluar pemain pasukan Selangor yang memberi aksi yang terbaik lah, dan kita boleh nampak malam ni 2 pemain import menjaringkan gol, dan ya, baguslah untuk pasukan Selangor ya. Baik. Kita akan lihat juga selain daripada pemain-pemain import, saya juga tertarik apabila Tan Cheng Ho telah memberikan peluang kepada pemain-pemain seperti Quentin, kemudian Mokhairi yang terus berada dalam kesebelasan utama. Juga kita dapat lihat bagaimana Fazli Mazlan mendapatkan semangat baru. Syarul Nazim dan sudah pasti Brandon Gunn yang juga diturunkan dalam perlawanan kali ini. So itulah dia laluan bagi pasukan Selangor, sah untuk mereka berhasil di semifinal. Tetapi what about Negeri Sembilan? What about lah? Yes. Ya, untuk saya rasa untuk saya tahun malam ni lah, memang cakap Inggeris sikit. Sorry. saya rasa untuk tahun ni saya rasa ada banyak peningkatan lah di pasukan Negeri Sembilan lah. Especially dengan adanya coach K. Devon lah. Dan saya berharap mereka dapat kekalkan performa ini, dan mungkin boleh tambah 2-3 player yang boleh membantu pasukan lah. Untuk edisi Piala Malaysia kali ini saya rasa unlucky lah untuk mereka, kerana ya di suku akhir mereka bertemu dengan pasukan kuat jugalah, dan kemasukan coach Ta Chin Ho memang banyak sangat membantu performan pasukan Selangor. Dan ya, walaupun kalah tetapi saya rasa mereka telah memberi yang terbaik lah untuk pasukan Negeri Sembilan ya. Sebelum Nizaruddin dia sambung dia punya analisis tentang Negeri Sembilan tu, kita dengar sedikit pandangan daripada Tan Cheng Ho, jurulatih Selangor kini, mengenai kejayaan mereka melangkah ke semifinal Piala Malaysia. Memang kita melalui satu perlawanan yang cukup tough lah. Kalau kita lihat dari segi fizikal, Negeri Sembilan malam ni memang cukup keras dan cukup kuat apabila mereka bermain di laman sendiri. Of course, pemain-pemain saya pun mampu serap situasi tersebut, dan walaupun kita concede gol tersebut, dan memang kita tahu kekuatan dari segi fizikal set pieces Negeri Sembilan, mereka mengambil advantage tersebut lah. Dan yang penting saya very happy with the commitment dengan pemain-pemain yang tunjukkan pada malam ini, dan kita perlu get ready untuk perlawanan separuh akhir nantilah. Yeah. Ya, masih lagi, I think dari segi peluang atau chances di depan gol tu masih lagi ada 1-2 yang kita terlepas peluang, especially first half ada open chance kita tak score goal. Then at the same time when kita under pressure, defenders kadang-kadang kita tak boleh handle situasi tekanan daripada pihak lawan, dan saya rasa itu sebagai proses pembelajaran as a lesson kepada pemain-pemain untuk bermain lebih bagus sebelum ini. Yeah. Yeah, definitely as a coach, because the one or two mistake that we conceded goal that we try to
to overcome this for the next match. Of course, as a coach, we cannot be happy all the time. Compliment to the players at the same time that one of the best, I think, the performance of the players that away game they really played their hearts out. They really played according to the tactical. We know the situation from the Negeri Sembilan that they will have a lot of a long ball challenge, counter attack. That's why we have to absorb the situation. I hope the player they will learn this kind of game. That because if you want to move to the next level, you have to absorb all kind of pressure from everywhere from opponent. Yeah. Cheng Ho. Whatever it is, whatever it is. Quite tenang dia nampak jawab tadi. Quite cool lah. Quite cool lah. Itu dia. Tang Cheng Ho kita tahu. Dia seorang Mr. Cool. Dia sekarang ini dalam saya rasa tak ada pressure. Betul. Sebab dia bawa tim ini yang sebenarnya sudah ada. Dengan bantuan daripada pembantu-pembantu jurulatih sebelum ini pun banyak sebenarnya memberikan input kepadanya untuk membuat satu rumusan yang baik. Siapa pemain yang sebenarnya yang sesuai dalam first 11 selain daripada untuk beberapa saya rasa taktikal dia pun tak susah sangat. Betul tak? Okey? Ya. Awak setuju saja. Okey, tak apa. Kita nak tinggalkan sekejap sebab kami cuba untuk mendapatkan reaksi daripada Devon tentang perlawanan terakhir beliau bersama dengan pasukan Negeri Sembilan musim ini. Tetapi penyokong-penyokong Negeri Sembilan saya penuh yakin mahukan beliau untuk kekal, tetapi dengan pembaharuan terutamanya daripada segi beberapa pemain bagi menghadapi musim 2023. Waimanya kita akan ke Terengganu terlebih dahulu sebab kita dah dapat lihat bagaimana jaringan yang terhasil di Kuala Terengganu sebentar tadi yang for sure Terengganu akan terus menjadi pasukan pilihan. Sebab dengan tanpa kalah pada 7 perlawanan, saya mengambil kira pada 5 perlawanan terakhir Liga. Lepas tu dalam perlawanan di Piala Malaysia ni, knockout stages, menunjukkan betapa Nafuzizin dah tahu. Player-player sendiri pun dah tahu apa patut mereka bawa dan juga lakukan di saingan Piala Malaysia ini. Betul, saya setuju. Saya perhati pasukan Terengganu, dia orang dah dapat momentum keseimbangan untuk satu pasukan bang. Daripada keeper, defend, midfield dan juga striker. Okay. Kalau kita tengok balik permainan mereka, memang mereka suka main hantaran-hantaran dekat dalam setiap area tu. Jadi player dah faham apa yang coach Nafuzi nak, and then momentum pasukan juga tengah dalam keadaan baik. Saya rasa pasukan Terengganu salah satu pasukan yang bolehlah mencabar untuk memenangi edisi kali ini lah bang. Serius Boleh. Boleh. Okay. Bukan sebab saya satu batch Nafuzi ke, Hairuddin juga ada kat situ. Jadi saya rasa mereka memang fresh idea. Coach-coach yang muda dan idea-idea yang selain baru daripada itu juga, kita tak boleh nafikan yang Terengganu sebenarnya mempunyai depth dalam skuad mereka. Betul, ramai player. Ramai player yang boleh digunakan dengan menggunakan pemain daripada TFC 2. Betul. Digabungkan yang boleh digunakan juga dalam saingan seperti ini. So tak ada masalah untuk Nafuzizin. Siapa yang injured, kat bawah, kat tepi ada. Betul. Berbanding dengan apa yang berlaku dengan pasukan KL. Itulah jumlahnya. Betul. Itulah pemain-pemainnya saja. Malah mereka juga telah meletakkan, saya amat terkejut apabila Ray Lambert diletakkan di bangku simpanan. Romal Morales juga berada di bangku simpanan. Siapa lagi? Partiban yang biasa bermain dalam first 11 juga berada di bangku simpanan. Jadi ini menunjukkan sebenarnya Boyan Hodak lebih menumpukan sebenarnya kepada suasana hit and run kepada mereka dalam banyak perlawanan bagi pasukan KL musim ini. Tapi saya perhatikan pasukan KL, diorang akan menilai perlawanan tu game by game bang. Sebab diorang banyak game, and kita pun tahu diorang main AFC sampai final. Okay. Memang perlu ada penggiliran pemain, confirm kena ada. And then malam ni juga saya rasa skuad yang terbaik. Okay. Dan mereka juga tak adalah nampak terlampau teruk permainan lah. Masih lagi memberi saingan untuk pasukan Terengganu. Dan saya nampak ada silly small mistake lah. Macam tu lah. And then second goal, kita boleh nampak Gigi cuba untuk menutup supaya jangan ada rembatan daripada Teacher Kipre. Tapi bola tetap juga nak masuk. Sampai juga. And then saya memang lain tak adalah, memang saya nak bagi pujian kepada Coach Bojan Hodak kerana dapat membina pasukan yang baik tahun ini. Dan juga saya rasa andai kata dia ada
group of players yang besar, kumpulan player yang Betul, besar sama bang. seperti Terengganu ini. Betul. Saya rasa selepas AFC final tempoh hari mereka akan terus boleh mengorak langkah. Dalam nadi bola ni kita kena bagi juga ruang untuk Nizaruddin ni berehat sekejap, tenangkan fikiran sebab kita nak kacau siapa yang berada di Seremban ketika ini, siapa yang dihantar ke Seremban? Halo Oh. Amoy. Hello. Amoy. Hai. Hai. You boleh dengar saya kah? Boleh. Sure ah? Ya, saya boleh dengar bang. Rambut you tadi terkena cat ke? Ada orang paling-paling ah. Alamak. Negeri Sembilan punya fans. Tak adalah saya baik itu gurau. macam. Okey, of course kita nak tahu reaksi daripada tim Negeri Sembilan selepas tersingkirnya mereka daripada saingan Piala Malaysia. Ada latest news, ada latest development? Okey, sebentar saya baru je keluar daripada PC tadi. Jadi apa yang dikongsikan oleh Coach K. Devon adalah memang nampak kekurangannya kali ini adalah memang kurangnya beberapa tonggak utama macam Gustavo Yasir, lagi-lagi Harold Gulon yang dilayangkan kad merah. Okey. Jadi memang nasib tak memihak kepada mereka, tapi bagaimanapun walaupun kita nampak memang ada jurang antara barisan kedua yang diturunkan hari ini nak lawan dengan Selangor FC, memang ada jurang yang besar. Tapi bagaimanapun mereka berjaya mengikat kedudukan dua sama tu, dia masih berpuas hatilah dengan prestasi yang ditunjukkan oleh sesiapa pemain yang sedia ada yang diturunkan tu malam ini. Dan dia pun berkongsi bahawa berbaki sebulan lebih ni mereka akan buat persediaan awal lah supaya lebih bersedia tahun depan. Dan mereka akan plan untuk, dia pun kata pengurusan kena buat kerja cepat sikit untuk pegang semua pemain-pemain yang penting supaya tak kena sambar lah dengan pasukan lain. Oh, kena sambar, kena sambar peti lah kan. Okey, bila you cakap macam gitu, menunjukkan Devon akan stay dengan pasukan Negeri Sembilan dan kemudiannya kalau pengurusan nak kena buat cepat, besok kena buat dah. Especially players yang disebutkan sebentar tadi. Betul? Tak adalah cakap besok kena buat, tapi Okey, tadi kata cepat. macam Okey, tapi Coach K. Devon dia sendiri pun tak tahulah sama ada dia masih akan stay dengan Negeri Sembilan atau tidak. Itu terpulang kepada pengurusan lah. Okey. Jadi kita akan tengok nanti apa update daripada pihak pengurusan nanti. Okey. Bercakap tentang players yang menjadi rebutan sebelum disambar itu, let's make it open lah. Tak payah simpan sebagai satu rahsia. Siapakah pemain-pemain pandangan anda dan juga daripada sudut pandangan penyokong-penyokong Negeri Sembilan yang mereka tidak mahu kehilangan pada 2023 nanti? Tapi macam tadi saya rasa mungkin tunggak-tunggak utama tu kita dah tahu lah, tak perlu nak cakap siapa lah, macam Harold Gulon semua tu kita dah tahu. Tapi salah satu tu yang kapten iaitu Zakwan, sebab tadi dia ada sebut tahun ni dia telah menjadi satu pemimpin yang baik kepada pasukan dan definitely masih diperlukan pada musim depan. So saya rasa dia pun salah satu, dia lah pemain lokal pertama yang akan diambil lah untuk NSFC. Okey, baik. Last question. Ni surely last. Paling akhir sekali. Ada dapat reaksi daripada penyokong-penyokong Negeri Sembilan tentang prestasi mereka sepanjang 2023? Happy, not happy? Room for improvement? Saya tak sempat, saya baru je keluar daripada PC, tapi saya akan dapatkan selepas ini untuk esok punya review. Okey. Okeylah. Itu kira puas hatilah kami. Alright, thank you, Moy. Take care. Baik. Drive home. Alright, thank you so much. Okey, jumpa besok. Itu dia jawapannya daripada tim Negeri Sembilan dan juga pelapor kita yang berada di sana.